bagaimana kebanyakan manusia yang mati penuh dengan kekecewaan. Sehingga kan kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita sebelum daripada orang tu mati lagi, dia nampak saja. Saat bila nampak saja yang namakan dengan malaikat yang mula datang. Bila saat kematian kita ni akan bermula? Kita akan tanya, bermula bila Ustaz kematian kita ini? Ulama-ulama sebut berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian ini bermula di saat mana hijab mata kamu mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak alam malakut. Alam yang disebut dengan alam malaikat-malaikat yang mula turun. Sekarang mata kita ni tak nampak lagi. Mata kita nampak alam dunia. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, Allah buka hijab mata. Bila hijab mata kita mula terbuka saja, kita mula nampak malaikat-malaikat mula turun. Bila malaikat-malaikat mula turun, malaikat doyon-doyon datang ini, kita boleh nampak dah kita ni beriman ke tak beriman pada Allah saat tersebut. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Ketika mana datangnya sakratul maut yang penuh dengan kebenaran, itulah yang kamu lari-larikan dalam hidup kamu supaya kamu tidak menemui kematian. Surah Qaf ayat yang ke-19. Yang dihormati pengurus masjid dan ahliatan kuasa penggerak, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita, panjangnya umur kita dalam kita diberi peluang untuk kita mentaati perintah Allah. Syukurnya kerana tak ramai orang yang dapat diberi peluang sebegini. Diberi peluang untuk kita menambahkan lagi bekalan. Yang kita tahu bahawa kita tidak berakhir dengan dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan perjalanan kita ini jauh lebih panjang dan jauh lebih besar di hadapan kita. Lalu Allah sayang pada kita, Allah tarik hati kita dan tarik jasad kita untuk kita sama-sama datang seketika. Datang untuk menyiapkan sedikit bekalan. Kalau kita dipanggil dan dijemput di hadapan Allah. Bimbang kalau sekiranya kita dijemput di hadapan Allah, tiba-tiba kita dalam keadaan kita tak bersiap langsung. Dan inilah yang seringkali berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Ramai di kalangan kita yang menghadap depan Allah dalam keadaan dia tidak ada persiapan langsung. Dan persiapan ini dia bukannya kita boleh bersiap dalam keadaan yang
dalam masa yang sekejap, tidak. Tetapi kita perlu menyiapkan persiapan ini setiap masa dan setiap ketika. Dalam hidup kita, kita diminta supaya sentiasa berbekal. Setiap kali mana Jumaat, kita akan diingatkan, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kamu ini yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita tahu bahawa hidup kita ini Allah tak jadikan hidup di atas dunia semata-mata. Tuan-tuan biasa dengar apa yang disebut oleh para alim ulama. Alim ulama dia sebut, kita perlu yakini dalam hidup kita ini Allah tak jadikan kita untuk hidup di alam dunia, kemudian bila kita mati maka berakhirlah perjalanan hidup, tidak. Tetapi Allah jadikan kita hidup baru di alam dunia. Depan nanti kita akan berjumpa dipanggil alam barzah, alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Sewaktu mana kita hidup satu alam dahulu, dipanggil alam kandungan ibu, alam rahim. Kita dah rasa besar dan kita rasa luas. Seronok kita berada dalam kandungan ibu. Tapi kita rasa di saat itu kita rasa seronok, rasa alam kita luas. Tapi bila kita lahir di atas dunia, keluar saja pada kandungan ibu kita, kita rasa jauh lebih luas daripada alam kandungan ibu. Kita rasa demikian, sehingga kan kita diazankan di telinga kanan kita, dikamatkan di telinga kiri kita, diazan dengan tujuan nak bagi satu kekuatan. Kuat diri kamu, jangan kamu takut untuk hidup di atas dunia ini. Diazan dalam keadaan kita nak suruh tanam keyakinan. Jangan kamu bimbang hidup di atas dunia ini. Kamu jangan lari daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita rasa luas. Alam dunia ini kita rasa luas. Sekejap lagi kita mati. Bila kita mati, kita akan berada di alam barzah. Masuk saja di alam barzah, alam yang jauh lebih luas daripada alam dunia. Kita mula berjumpa dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita. Kita mula diperlihatkan suasana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tak pernah diperlihatkan satu suasana yang jauh lebih huru-hara daripada suasana alam barzah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Nak gambarkan pada kita alam itu semakin luas. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang kita bangkit balik dan kita mula bangun balik. Di saat itu kita rasa jauh lebih luas daripada alam yang disebut dengan alam barzah. Kita mula bangun, kita akan tanya pada di kalangan kita, man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok kita tidur di alam barzah, mudah-mudahan kita diberi kebaikan demikian. Tiba-tiba kita bangun balik, lalu kita dengar satu suara, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar itu, lalu Allah masukkan dalam syurga Allah, dan Allah humbankan ke dalam neraka Allah, yang alam jauh lebih besar daripada alam yang disebut dengan mahsyar, yang disebut dengan alam barzah. Lalu sampai pada alam yang kelima itu, yang dinamakan dengan alam syurga ataupun alam neraka. Lalu berakhir perjalanan hidup kita yang Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fiha abada. Kamu kekal selama-lamanya dalam hidup kamu di saat demikian. Jemaah sekalian, saya sengaja sebut kalimah ini supaya kita jangan nampak bahawa hidup kita ini sekadar hidup di dunia saja. Ramai di kalangan kita, bila kita bercakap tentang hidup, ramai di kalangan kita bercakap tentang hidup di dunia. Jarang di kalangan kita nak bercakap bagaimana nak hidup di alam barzah. Orang kita bercakap untuk nak hidup di dunia, sanggup belajar jauh semata-mata nak hidup di dunia. Sanggup pergi belajar sampai ke United Kingdom, sanggup belajar sampai ke Ireland, sanggup belajar di mengata tempat dalam dunia ini semata-mata untuk hidup di dunia.
Mengapa kita tidak belajar untuk kita nak hidup di alam barzah? Alam yang tentu kita kena hidup. Dan di kalangan kita, confirm kita akan menghadap di hadapan Allah. Sebab itulah, bila kita bercerita tentang malam ini, andai kematian kita di saat ini, bagaimana kita sedang siapkan diri kita untuk kita nak melalui saat yang dipanggil paling getir dalam hidup. Jangan kita nampak bahawa bila sebut mati ini sebagaimana matinya binatang. Jangan kita nampak bila mati seseorang ini, matinya yang disebut dengan handphone, mati yang disebut dengan matinya kenderaan dan sebagainya. Mati manusia berbeza. Mati manusia ini satu benda yang bila kamu mati, terputus segala amalan-amalan yang kita kerjakan. Bermula daripada kematian, inna sakaratun azim. Rasulullah mula sebut, sungguhnya sakarat, bila saat yang dinamakan dengan kematian, satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Kamu jangan nampak mati ni macam matinya nyamuk, yang kamu tepuk sekali mati nyamuk demikian. Jangan kamu ingat bila kamu mati, maka kamu akan mati sebagaimana bangkai-bangkai yang lain yang mati. Manusia mati dalam keadaan dia membawa amalan-amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Bila kita sebut tentang bagaimana saat demikian, barulah kita boleh faham sesungguhnya ada benda yang sedang kita dipertanggungjawab dalam hidup kita. Kita jangan sampai peringkat kematian kita ini sungguh mengecewakan di kalangan kita. Tuan-tuan bacalah dalam Quran, tuan-tuan akan dapati bagaimana kebanyakan manusia yang mati penuh dengan kekecewaan. Sehingga kan kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita sebelum daripada orang tu mati lagi, dia nampak saja. Saat bila nampak saja yang namakan dengan malaikat yang mula datang. Bila saat kematian kita ni akan bermula? Kita akan tanya, bermula bila Ustaz kematian kita ini? Ulama-ulama sebut berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian ini bermula di saat mana hijab mata kamu mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak alam malakut. Alam yang disebut dengan alam malaikat-malaikat yang mula turun. Sekarang mata kita ni tak nampak lagi. Mata kita nampak alam dunia. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, Allah buka hijab mata. Bila hijab mata kita mula terbuka saja, kita mula nampak malaikat-malaikat mula turun. Bila malaikat-malaikat mula turun, malaikat doyon-doyon datang ini, kita boleh nampak dah kita ni beriman ke tak beriman pada Allah saat tersebut. Kita boleh rasa dah malaikat datang berdiri depan kita. Bila malaikat berdiri saja depan kita, sama ada malaikat bagi salam. Rasulullah sebut orang mukmin, kalimah pertama yang kamu kedengaran daripada malaikat itu ialah kalimah salam yang mensejahterakan kamu. Malaikat akan mula datang bagi salam. Bagi salam saja pada kita, lalu malaikat akan sebut, mudah-mudahan kita minta pada Allah demikian. Malaikat sebut terus, wahai orang mukmin, wahai fulan bin fulan, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari sebutir rezeki yang kamu telan, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut saja keluar, mula kegemparan berlaku. Kebanyakan manusia bila sebut keluar saja, dia akan sebut terus pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Kebanyakan manusia dia akan sebut demikian. Bila malaikat kata saja, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar daripada jasad ini, kebanyakan manusia dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh sekejap tak? Jangan bagi mati lagi. Sekejap je malaikat, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh dalam hidup aku. Malaikat jawab terus. Allah tolong bagi tahu pada malaikat, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah masa untuk diri kamu sekarang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu fi'il perangai yang kamu akan lakukan bila ditangguh lagi kematian pada diri kamu. Saat itu kita mula rasa. Setiap di kalangan kita mula rasa. Rasa bagaimana? Rasa malaikat mula masuk.
masuk dalam tubuh badan tiap-tiap di kalangan anak Adam ini, masuk ni, kita mula rasa masuknya malaikat ini sehingga sampai ke hujung jari kita, jari kaki kita. Bila masuk saja, lalu kita mula rasa kengiluan dan kesakitan yang amat sangat, yang tak pernah dirasa dalam hidup kita sakit sebegini. Rasa sakit ini tak ada orang yang boleh terlepas saat yang demikian. Allah jadikan semua akan sakit. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, rasa sakit itu bagaimana ya Rasulullah? Rasa sakit yang saat itu bagaimana Rasulullah? Rasulullah kata bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 100 kali libasan mata pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila ditanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, rasa sakit macam mana ya Rasulullah? Di saat demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaikan jasad kamu mula dicampak di pohon yang penuh dengan duri, kemudian melekat di pohon yang berduri tersebut, kemudian direntak turun ke bawah. Saat itu kita mula rasa. Tak ada orang yang tak terasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai sakarat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerak tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tergerak. Gerak saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam bekas air. Bila masuk dalam bekas air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik tangan Rasulullah. Bila Rasulullah tarik saja tangan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil sapu ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya dalam saya berhadapan dengan sakaratul maut ini ya Allah. Sakit yang tak terkata. Imam Ghazali sebut, bila mula ditarik saja di hujung kaki kita, tarik saja di hujung kaki ni, masuk malaikat nak cabut nyawa kita ni, ditarik di hujung kaki tersebut, kita rasa sakit sehingga mengisut lidah masuk ke dalam, sehingga kan telinga masuk ke dalam, sehingga kan kaki ni turun lurus kerana sakitnya. Kalian biasa tengok kan orang yang disimen gigi. Bila disimen gigi ni, kadang-kadang orang yang disimen gigi ni, telapak kaki dia tu, dia turun. Tu baru sikit baru. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit di saat ini ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, di saat mana dia melahirkan zuriat tu, dia rasa sakit yang amat sangat. Sakit Allah saja yang tahu. Sakitnya saat ini, kita tengok ibu-ibu isteri kita yang melahirkan zuriat sampai peluh atas dahi, menggigil tangan ni, pegang tangan. Saya tengok orang rumah saya melahirkan zuriat saya, dia pegang tangan saya ni sampai dia tak nak lepas, pegang sungguh-sungguh, cium tangan berulang kali. Sakit, dia sebut sakit tersebut. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi kesakitan kematian di saat yang sedemikian rupa. Bila ditarik saja, tarik kita boleh rasa. Daripada hujung kaki kita ni, ditarik lagi. Di saat inilah syaitan dan juga para malaikat mula sibuk untuk nak mengawal diri kita. Kita mula nampak ni, syaitan ke malaikat yang datang. Kalau nak kita hidup di atas dunia, kita tak jaga 2-3 perkara yang kita tak jaga, syaitan akan mula datang sibuk. Syaitan akan datang dekat dengan diri kita. Syaitan akan mula sibuk. Jangan mati dalam Islam. Kamu tak akan mati. Syaitan akan mula pujuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syaitan akan sebut, kamu jangan bimbang. Roh kamu akan turun balik. Roh kamu akan turun balik. Syaitan sebut demikian. Kamu jangan taubat. Syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia kata, wahai anakku, kamu jangan mati dalam Islam. Kamu matilah dalam Yahudi. Kerana arwah abah dahulu, arwah ayah dahulu mati dalam keadaan Yahudi. Abah mati dalam keadaan yang Yahudi. Kalau kamu ingin bersama dengan abah, di saat tersebut kita lawan. Rasulullah kata, kalau kamu lawan juga, dia datang sebelah kiri pula. Datang sebelah kiri, dia menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Dia akan datang menyamar menjadi arwah ibu. Lalu dia akan sebut pada kita, wahai anakku, inilah ibu kamu, ibu yang membesarkan kamu. Sambil digoyangkan buah dada dia, dia tunjuk buah dada dia, kata Rasulullah. Lalu dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, inilah susu, inilah
yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu, sehingga kamu besar. Matilah dalam Kristian, jangan mati dalam Islam, kerana ibu mati dalam keadaan Kristian. Sukar di saat tersebut. Tak mudah kita nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya sering kali sebut, terlalu sukar kita nak sebut. Kalau kita boleh jaga asyhadu an la ilaha illallah, waktu mana kita hidup, mulut kita boleh sebut. Kalau kita tak boleh jaga, hidup kita ni tidak dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, memang tak boleh sebut. Berada saat tersebut terlalu genting. Bila roh ditarik saja, syaitan sedang sibuk. Jangan bimbang. Kamu tak mati. Kamu tak mati sekarang. Roh kamu akan turun. Roh kamu akan turun. Masuk kumpulan yang tamu. Tarik sampai ke lutut. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tarik sampai ke lutut, kita ni dah rasa dah. Rasa dah. Nak pijak, break pun tak boleh dah. Nak pijak. Tiba-tiba kita jadi heran. Apa benda yang sedang berlaku ni? Apa benda keadaan yang sedang berlaku tersebut? Kemudian ditarik lagi roh. Tarik daripada lutut sampai ke pinggang. Bila tarik sampai ke pinggang saja, roh ni ditarik sampai ke pinggang, naik sampai ke pinggang, syaitan sebut lagi, jangan bimbang, jangan bimbang. Roh ni turun lagi, ni turun lagi. Sekejap lagi dia akan turun. Sekejap lagi akan turun. Kamu jangan bimbang, kamu tak mati lagi, syaitan sebut. Jangan taubat, jangan taubat. Syaitan sedang memujuk, kita pun ikut lagi. Ikut lagi, na'udzubillah min zalik. Orang yang beriman pada Allah, mulut dia tak berhenti-berhenti dah. Dia akan sebut, aku di saat yang demikian, dia jaga apa dia? Jaga hati dia jangan rosak. Di antara benda yang paling sukar saat mana kematian berlaku, satu benda yang payah kita nak jaga. Orang lain tak boleh jaga. Siapa yang boleh jaga kita? Kita jaga kita sendiri. Apa dia? Jaga hati. Jaga hati. Jangan rosak hati kita di saat itu. Benda apa jaga hati di saat ini? Di mana kita mula berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka pada Allah ni jarang orang boleh jaga. Ramai di kalangan kita, bila dekat dengan kematian saja, dia tanya, kenapa aku? Kenapa aku kena mati? Kenapa aku mesti menghadap depan Allah? Dia mula sibuk. Sibuk tanya, kenapa saya? Kenapa saya mesti mati? Kenapa tidak orang tu mesti mati? Kenapa saya baru umur muda lagi? Kenapa saya mesti menghadap depan Allah? Yang ni paling bahaya sekali. Yang jarang disebut, saya nak sebut pada malam ni. Di antara benda yang paling berbahaya untuk saat kematian seseorang di kalangan kita, silapnya tak boleh nak jaga hati. Tuan-tuan, orang kita ni belum mati pun tak boleh jaga hati. Nak mati lagi tak boleh jaga hati. Kita ni belum mati pun tak boleh jaga hati lah. Nak mati lagi tak boleh jaga. Orang kita di antara benda yang tak boleh jaga, waktu mana hidup tak boleh jaga hati. Tak boleh pun nak jaga hati. Buruk sangka di kalangan kita. Kemudian kita berdendam dengan orang. Rasa benci, rasa dengki. Hati kita tak boleh jaga. Ni tengah hidup tak boleh jaga. Bila nak mati, nak jaga hati kita. Tuan-tuan akan tanya, Ustaz, kat mana jaga hati ni? Kenapa mesti jaga hati? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang seronok nak berjumpa dengan Allah, seronok Allah nak berjumpa dengan diri dia. Siapa yang hati dia ni bila dekat nak meninggal dunia tak sabar-sabar, Allah nikmatnya ya Allah. Kadang-kadang ada orang mukmin ni, bila dia ni sampai saat kematian, dia sebut terus, alhamdulillah, aku sudah sampai masa untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Suka dia. Kenapa? Kerana kematian itu satu masa yang dia paling gembira, saat mana dia boleh berjumpa dengan kekasih dalam hidup dia. Siapa kekasih kita? Allah. Allah kekasih. Nak jaga yang ni syaitan pujuk. Syaitan kata tak, jangan bimbang. Kamu akan hidup lagi. Ruh ni naik. Bila ruh ni naik, sampai di halqum saja roh kita ni, lalu kita tergamam. Allah, mati dah kita sebut. Mati ni, baru dia sebut, inni tubtul an.
saya bertaubatlah sekarang ya Allah. Saya bertaubatlah sekarang ya Allah. Bila sebut saya bertaubat sekarang, Allah jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Tak dianggap taubat dah. Kamu tidak dianggap taubat bila roh kamu sampai di halqum. Bila sampai di halqum, mereka tanya terus, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Masa tersebut mereka tanya terus, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu saat ini? Mereka tanya, siapa yang boleh pulangkan balik? Kamu rasa hebat sangat pada diri kamu ni, roh kamu sampai di halqum ni, siapa yang boleh pulangkan balik? Allahu Akbar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, saat inilah yang menentukan kita dia orang mukmin ataupun kita dia orang yang tidak mukmin. Kematian ini ada dua saja. Mati ni ada dua. Sama ada mati dalam keadaan mukmin ataupun mati dalam keadaan tidak mukmin. Tidak mukmin ni sama ada munafik, naudzubillah min zalik. Orang munafik, jangan ingat dia boleh mengucap dua kalimah syahadah di saat demikian. Ataupun orang kafir, potensi untuk jadi munafik ni ramai. Kita berpotensi untuk jadi munafik. Ramai di kalangan kita ni yang tak boleh jaga yang ni. Bila dekat nak meninggal dunia saja, dia tak boleh jaga diri dia, dia tak menjadi mukmin di saat ini. Lalu bila sampai di halqum dia saja, dia tarik, malaikat tarik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila tarik saja, roh ni keluar daripada mata masing-masing. Rasulullah kata, mata itu melihat, roh itu menerawang di atas dan mula disambut dalam satu bekas. Kalau dia mukmin, disambut dalam bekas yang warna putih, cantik dan berbau harum, semerbak daripada bauan raihan yang datang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kita berdoa pada Allah, jangan sampai keluar saja roh ini. Bila keluar saja roh, bersembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin bila keluar saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bekas air, Rasulullah ambil cerek, Rasulullah tuangkan. Rasulullah tuang saja, dalam keadaan Rasulullah tuang, Rasulullah kata, macam inilah roh orang mukmin keluar dan masuk dalam bekas air, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh orang yang tidak mukmin bila keluar saja daripada mata ni, bersembuh, bau busuk yang amat sangat. Bau busuk ni masuk dalam bekas. Bila masuk dalam bekas, bauan yang hanyir sangat, kemudian ditutup dalam bekas ini, dijaga oleh malaikat yang berjubah warna hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mencela-cela, sambil memaki-maki roh tersebut, bangsaklah kami, celakalah kami. Hidup dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan jahat. Baru keluar roh ini, roh kita mula keluar, dan di saat itulah baru bermula yang disebut dengan kematian. Mati baru bermula. Mati ini dia tidak bermula di saat mana yang bermula daripada hujung kaki, tidak. Mati ini bermula daripada bila roh ni keluar daripada jasad. Mati ni hujung kaki dipanggil sakaratul maut. Sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, doa pada Allah, biar Allah ringankan sakarat di kalangan kamu. Sampai Rasulullah baca doa, Allahumma khaffif, ya Allah tolong ringankanlah yang kesakitan sakarat di kalangan umat-umat aku, ya Allah. Sakit yang amat sangat. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah kata apa dia? Lepas pada Rasulullah wafat, Aisyah kata, aku tak fikir aku lebih ringan lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mana kematian itu yang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit. Sakit ini sampai Rasulullah sebut ila rafiqil a'la, sehingga roh ini keluar daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala keluar saja tersebut, bermula kematian. Mula roh kita ni mula naik saja menghadap depan Allah. Di langit yang pertama ditanya, roh siapakah ini? Dia jawab, roh fulan bin fulan. Di langit yang pertama sebut saja, tengok saja dia orang yang saleh. Katanya penjaga langit yang pertama, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh,
kemudian meninggal dunia dalam keadaan saleh. Berbahagialah dia. Kemudian naik langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai menghadap depan Allah. Bila sampai menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Sebut saja syurga Illiyin. Roh ini mula diturun terus, berada di hujung kepala masing-masing. Mula kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh lihat siapa yang datang untuk siapkan kain kafan untuk diri kita. Kita boleh nampak anak-anak kita yang sedang buat apa dia. Kita boleh lihat bagaimana usungan mula diusung, mula ditarik dan dibawa di hadapan kita. Kematian bermula saat tersebut. Mati ni di antara roh kita keluar daripada jasad, menghadap depan Allah, kemudian turun balik. Dan kita mula sibuk tanya orang. Bila orang buka saja butang baju kita, kita sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Sebut ni pada orang yang nak mandikan jenazah, perlahan-lahan. Jangan kasar sangat. Jangan kasar sangat. Sakit badan saya bagaikan melecur seluruh tubuh badan saat ini. Allahu Akbar. Kita boleh nampak berapa ramai jumlah orang nak semayang jenazah kita. Kita boleh rasa di saat mana orang mula kafankan jenazah kita. Kita boleh nampak jumlah orang yang datang siapkan usungan pada kita. Kita boleh nampak semua. Bila sampai satu saat, di mana saat yang kita mula disolatkan, kemudian kita rasa bila orang usung jenazah kita, kita sibuk tanya, lambat lagi ke saya nak masuk syurga? Lambat lagi ke saya nak masuk syurga? Kalau dia di kalangan orang yang saleh, di saat yang berlaku pada demikian pada seorang ini sendiri. Sehinggalah kita diturunkan ke liang lahat. Turun saja ke dalam liang lahat. Jenazah ni turun dalam liang lahat saja. Satu benda yang pertama yang akan berlaku pada setiap seorang anak Adam. Apa benda yang akan berlaku pada seorang tersebut? Yang dinamakan dengan himpitan kubur. Himpitan kubur. Turun saja jenazah, lepom terus lah. Tengah-tengah turun ni. Jenazah yang kita nak bawa turun kejap lagi ni. Tuan-tuan jangan ingat dia turun begitu saja, tidak. Bila turun saja jenazah ni, turun saja dalam liang lahat tersebut, himpitan kubur berlaku terus. Tak ada orang tak terkena himpitan kubur. Walaupun dia kanak-kanak, walaupun dia seorang yang disebut dengan orang yang alim, Rasulullah kata, tak ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, kata Rasulullah. Kalau ada yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Turun saja jenazah ni. Rasulullah kata turun jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Bila diusung dan disolatkan jenazah, diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, seramai 75,000 orang para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas dengan himpitan kubur. Turun saja. Bila turun, Rasulullah kata, kena dah. Pum terus. Pum sekali Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, menjadi halus selai rambut. Kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Mula kita turun saja jenazah ni, nampak terus di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan persiapan saat mana kita mula menghadap di hadapan Allah. Dan mulalah hidup di alam yang ketiga, yang disebut dengan alam barzakh, di saat mana mula diturunkan jenazah ini. Saya nak jawab pada tuan-tuan terhadap yang ditanya sebentar tadi. Yang tanya, andai kematian berlaku pada kita, apa benda yang kita kena ada, tuan-tuan? Sampai di saat mana kematian yang berlaku, saya dapati ramai di kalangan kita tertinggal 3 perkara. Ada 3 perkara yang kita tertinggal. Ramai di kalangan kita tak jaga 3 perkara ni. Kalau tuan-tuan boleh jaga 3 perkara ni, kematian yang paling indah dalam hidup. Apa dia 3 perkara? Yang pertama, ramai di kalangan kita tak jaga pegangan dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jaga akidah. Akidah ni tak jaga. Ramai di kalangan kita masuk dalam kubur, tiba-tiba tengok-tengok kosong amalan. Tak ada amalan. Ni orang Islam. Tapi masuk dalam kubur, tengok-tengok tak ada amalan. Amalan apa yang menjadikan kosong?
yang biasa saya baca dalam ayat Al-Quran Karim, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Nak tak wahai Muhammad, kamu ceritakan pada orang akhsarina a'mala, orang yang masuk dalam kubur, tengok-tengok kosong amalan dia. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk dalam kubur tengok-tengok kosong amalan, ibu-ibu nak buat macam mana? Ayah-ayah nak buat macam mana? Tengok semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Allah jawab, kenapa kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang pertama, kerana mereka biarkan hidup di atas dunia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Kat mana sesat? Kat mana kita sesat? Sesat dalam pegangan. Sesat dalam pegangan ni ramai orang kita sesat. Orang kita tak percaya pada Islam, tuan-tuan. Orang kita ni, kita sebut je nama kita Islam. Tapi bila kita kata jom kita laksanakan Islam, oh yang ni susah. Tak percaya pada Islam. Ramai di kalangan kita tak percaya. Orang kita percaya Islam ni untuk semayang puasa je. Semayang puasa saja. Dalam bab yang lain mereka tak boleh terima pun Islam. Dalam bab sosial, orang kita tak terima Islam. Nama Islam, tapi dia sesat dalam pegangan. Dalam bab pendidikan, ramai mana orang kita yang telah hantar anak dia belajar tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya anak-anak kita yang belajar ni. Bila dia belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Anak kita tak belajar. Bila dia belajar, kalau kita tanya pada mereka, kenapa tak hantar anak-anak belajar sekolah agama? Dia tanya balik, Ustaz, nak suruh anak saya jadi apa? Dia tanya. Ustaz, nak suruh anak saya jadi tok imam? Ustaz, nak suruh anak saya jadi menghafal Quran saja? Kamu tak percaya pada Al-Quran dan hadis Rasulullah ke? Kamu ingat, bila kamu ajar anak-anak kamu sekular, belajar di sekolah sekular, belajar tentang sekular, kamu boleh lepas dalam kubur nanti? Tak lepas. Tak lepas. Ramai di kalangan kita tak lepas. Bila dia mati saja, masuk dalam kubur, yang ni yang sesat yang pertama. Tak percaya kepada Islam. Orang kita ni percaya sembahyang puasa je untuk Islam. Tapi kita kata jom kita ikut Islam dalam politik. Politik ada Islam ke? Dia tanya. Orang kita tanya balik, dalam politik ni ada Islam ke? Kita kata ya, dalam politik ni ada Islam. Jangan kita main-main. Jangan kita sebut politik suku, agama suku. Siapa yang sebut politik suku, agama suku, itu menunjukkan dia tak yakin terhadap Islam. Dia tak percaya pada Islam. Sampai hari ni kan, ramai di kalangan kita ni, dia sebut ni, Ustaz, jangan sebut politik dalam masjid, Ustaz. Siapa yang ajar? Siapa yang ajar? Apakah dalam politik tak ada dosa pahala? Dalam politik ni tak ada syurga neraka ke? Maha suci Allah. Allah mengajar segala benda sesuatu. Dalam hidup kita ni, dalam ekonomi ada Islam, dalam sosial ada Islam, dalam politik ada Islam, dalam muamalah ada Islam. Semuanya diajar bagaimana cara kita beragama dalam hidup ini. Jangan salah anggap, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni silap pegang. Dia pegang kat mana? Kat mana dia silap? Bila dekat dengan kematian tadi yang saya sebut tadi. Bila dekat nak meninggal dunia, syaitan datang pujuk. Syaitan kata apa dia? Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Ini tidak politik kan? Politik lah ni. Bila dia sebut, di Malaysia dia tak sebut Yahudi. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan mati tak percaya. Bila dekat nak meninggal dunia, di Malaysia dia tak akan sebut matilah dalam Yahudi. Kerana apa dia? Kerana orang Malaysia ni, orang Malaysia dia tak kenal Yahudi. Tapi dia akan kata apa dia? Matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Matilah kamu dalam Islam Syiah, dalam Islam ajaran-ajaran sesat yang lain. Ramai mana di kalangan kita hanyut dan hanyut perkara demikian. Yang ni benda yang menyesatkan dalam hidup. Pegangan yang pertama. Tuan-tuan cuba cek balik. Dalam hidup kita ni, pegangan kita betul-betul dengan Islam ke? Kita percaya separuh dan kita kufur separuh yang lain dalam Islam. Yang pertama sesat. Yang kedua, kat mana kita sesat? Dalam masyarakat kita ni,
yang ramai di kalangan kita meninggal dunia. Yang kedua, sesat di kalangan kita mati dalam keadaan sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya sebut di antara sesat dalam ibadah kat mana? Kita ni, kita buat contoh solat. Dalam hidup kita, kita solat ni. Cuba kita perhati kita solat. Berapa kali solat kita menjadi khusyuk dalam hidup? Ada dalam hidup kita. Bilang dengan jari je, kita semayang ni, kita rasa nikmat sungguh solat. Sesat dalam hidup kita. Solat kita ni, lagi lama, lagi hanyut. Lagi lama, lagi hanyut. Sembahyang kita ni, orang kita ni, berapa ramai yang sembahyang dalam keadaan sahun, sembahyang dalam keadaan leka. Allah Subhanahu wa taala sebut kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail untuk orang sembahyang. Yang sembahyang masuk neraka, yang tak sembahyang 10 kali ganda masuk neraka. Yang sembahyang pun masuk neraka. Kenapa sembahyang masuk neraka? Hati leka, tak jaga pun dalam hidup kita ni, tak jaga pun dalam solat di kalangan kita. Tu solat, kita buat contoh solat yang tak jaga. Apatah lagi yang lain. Orang kita tak jaga kat mana? Dalam hidup kita, kita tak jaga Al-Quran. Saya biasa sebut demikian. Ramai di kalangan kita tak boleh baca Quran. Ramai mana di kalangan kita tak boleh baca Quran? Dalam hidup kita ni tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran ni buat relax ya. Kita tanya, kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. Habis tu kamu tak takut mati ke? Takut. Habis tu macam mana kalau kamu mati? Tak apa, kalau kita mati orang tolong baca, dia jawab. Dia jawab. Habis kamu tak bimbang ke tak boleh baca Quran? Saya rasa tak apa dah kot. Saya tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran. Saya dah baca dah terjemahan Quran disebut. Tak sama. Tak sama. Satu saya ulang banyak kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni, orang kawasan Sepang ni, bila dia meninggal dunia, pastikan dia jangan dalam keadaan dia tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran malam ni, berkejaranlah cari guru-guru Al-Quran kan. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan dia jangan bagi dia mati, tuan-tuan. Jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Bila Quran tak boleh baca, kamu lawan syariat agama. Yang lawan Islam sekarang ni, yang lawan Islam, yang ada di kalangan kita tolak Islam, lawan Islam ni punca apa dia? Quran pun tak boleh baca. Kalau Quran boleh baca, tentu kamu tak berani nak lawan Al-Quran. Orang kita ramai tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Tak boleh baca Quran ni satu kemelangan yang dahsyat. Dia mati masuk dalam kubur, malaikat tanya terus dia, Quran kamu tak boleh baca, kamu buat apa di atas dunia? Malaikat tanya terus, kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Malu sikit pada budak-budak yang umur 7 tahun boleh baca Quran. Malu sikit kepada apa dia, pada bolpen yang boleh baca Quran. Kan sekarang kan ada Quran, bolpen yang boleh baca Quran kan? Tunjuk je keluar suara, tunjuk je keluar suara. Nak gambarkan pada kita, ada di kalangan kita tak boleh baca Quran. Kenapa? Kerana sesat hidup di atas dunia. Kenapa jadi sesat? Tak boleh baca Quran, sampai tak jaga solat. Kerana dunia jadi besar. Dunia ni jadi besar. Patutnya saya nak sebut sikit pada tuan-tuan dan saya nak ingatkan, kita ni lagi kita berusia, lagi kecillah dunia, lagi besarlah akhirat. Ini sifat mesti ada. Lagi kita berusia, bila kita berusia, usia 40 tahun. Siapa yang berusia 40 tahun, jangan sibuk lagi nak kejar dunia. Jangan kalut lagi nak kejar dunia. Imam Syafi'i kata, kalau usia kamu 40 tahun, kamu belum dapat lagi dunia, kamu belum lagi menikmati dunia, kamu jangan lagi kejar dunia. Kamu kena sibuk dah kejar akhirat. Kalau kamu sibuk kejar dunia,
kamu akan tertinggal akhirat dalam hidup kamu. Sibuklah pada kita, umur 40 tahun dah dalam hidup, mula kecilkan sikit dunia. Dunia ni kecil, akhirat tu jadi besar. Mula tanam dalam diri kita, aku bakal menjadi jenazah. Aku akan dihadapkan di hadapan Allah. Aku akan mati. Tanam tiap-tiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mati ni sebanyak 70 kali sehari. Sebut zikrul maut, ingat tentang mati 70 kali sehari. Ada 3 amalan yang kena buat lebih pada 70 kali sehari. Taubat mesti lebih pada 70 kali sehari. Selawat pada Rasulullah lebih 70 kali sehari. Kemudian ingat tentang mati lebih 70 kali sehari. Ingat pada mati ni. Ingat pada mati ni bukan kena sebut mati sampai langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Maksud sebut tentang mati ni, kita ingat tentang mati ni, kita bayangkan macam manalah saat mana roh kita nak dicabut daripada jasad kita. Cuba bayangkan orang mula mandikan jenazah kita. Cuba bayangkan di saat mana tubuh badan kita mula dikapankan. Cuba bayangkan di saat mana kita mula diusung di atas jenazah. Cuba kita bayangkan jenazah kita mula turun dalam liang lahat. Cuba kita tengok, biar nampak orang yang sedang panjang tengkuk melihat wajah kita bila kita berada di dalam kubur itu. Saat mana orang mula tutup liang lahat kita. Di saat mana kita dalam keadaan yang kita mula bunyi tanah-tanah yang mula turun di atas jasad kita. Cuba bayangkan di saat mana kamu mula sorang dalam kubur kamu. Di saat mana kamu nak menghadap di hadapan Allah, nak menjawab soalan-soalan malaikat munkar dan nakir itu sendiri. Yang ni yang perlu dibayangkan, yang perlu disebut supaya kita tidak lalai dalam hidup kita, sehingga kan kita berusaha untuk kita dengan Al-Quran dalam hidup kita. Ayah-ayah, ibu-ibu yang berusia lebih pada 70 tahun, ya Allah bagi bonus pada kalian. Saya nak ingatkan pada ayah-ayah dan ibu-ibu yang usia lebih pada 70 tahun, tolong baca Quran. Tolong baca Quran. Jangan banyak baca WhatsApp. Jangan banyak baca Facebook. Ibu-ibu dan ayah-ayah, tolong banyakkan baca Quran. Sampai bila tanda kalian sudah berusaha dan telah bersiap untuk menghadap depan Allah, sehingga kita khatam Quran 3 hari sekali. Bila kalian boleh khatam Quran 3 hari sekali, kalian sedang bersiap. Memang bersiap untuk menghadap di hadapan Allah saat ini. Ibu-ibu jangan meninggal dunia dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tolonglah. Ayah-ayah, tolong pastikan demikian. Quran ni mesti riba. Duduk dengan Al-Quran saja. Jalan dengan Al-Quran. Yang usia 70 tahun, kalian jangan bercita-cita lagi dengan dunia. Kalian jangan sibuk lagi dengan dunia. Kerana Rasulullah dah sebut dah, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Rasulullah dah sebut dah, umur umat aku ni 60 tahun hingga 70 tahun. Kalau usia kita lebih 70 tahun, bersiap sedialah saat yang kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Bila-bila masa saja dalam keadaan yang kita akan ditentukan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak ingatkan betul-betul, supaya kematian kita kematian yang terindah. Bila kita menghadap depan Allah, biar peluh atas dahi ni. Atas dahi kita peluh. Air mata kita mengalir keluar kerana kita melihat tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang sesat. Saya nak sebut sesat lagi dalam ibadah kat mana? Ramai orang kita lagi berusia lagi kedekut, tuan-tuan. Dalam sesat dalam ibadah ni, mati dalam keadaan harta benda banyak, tak sempat nak derma di jalan Allah. Yang ni mintalah, saya ni minta dengan orang kawasan ini, jangan banyak menyimpan lagi untuk dunia. Orang tanya pada dia, ni simpan untuk mana? Untuk apa? Simpan untuk masa tua. Dia jawab masa tua. Kita tanya balik, bila tua? Sekarang kan. Sekarang dah tua dah. Sekarang dah tua dah kita. Saya biasa sebut, usia tua ni bila? Dalam kitab-kitab sebut, usia tua di 40 tahun, usia tua dah. 40 tahun dah menjadi usia tua. Sampai bila kita tua? Di antara 40 tahun hingga 70 tahun. Habis tu, yang lebih pada 70 tahun, dia tak tua lagi dah.
Habis tu dia jadi apa dia? Dia sudah menjadi bangka, dia panggil. Lebih pada umur 70 tahun, kita dah dianggap dalam kitab sebut, kamu dah berusia 70 tahun, kamu bukan lagi usia tua, tetapi kamu sudah menjadi bangka dah dalam hidup kamu. Ini disebut dalam kitab demikian. Nak gambarkan pada kita, bila usia 40 tahun, jangan fikir lagi, jangan banyakkan lagi dengan urusan dunia. Bila kita dapat harta, banyakkan infak. Banyakkan infak. Kerana orang dekat nak mati, satu benda yang memang dia nak buat sangat, bersedekah di jalan Allah. Kenapa sedekah? Disebut dalam kitab, ada 12 kelebihan orang yang bersedekah. Besar nilai ganjaran di sisi Allah. Antaranya kematian yang dimudahkan bila harta benda dia sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Yang ketiga dan yang akhir sekali, bagaimana kematian yang terindah. Kematian, andai saat ini kematian kita sampai, jagalah yang ketiga dalam hidup kita. Apa dia? Jaga akhlak. Jaga akhlak, tuan-tuan. Jaga tingkah laku. Jaga peribadi. Peribadi di kalangan kita. Jaga dua perkara ni. Akhlak pun jaga, hati pun jaga. Jaga, tolong bersihkan hati. Macam mana nak bersihkan hati? Duduk majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Jangan malas untuk duduk dalam majlis ilmu. Tolong jaga hati, biar hati kita bersih. Macam mana Rasulullah bersihkan hati? Istighfar 1000 kali sehari. Astaghfirullahalazim. Mulut kita ni biar basah. Ratban bi zikrik. Dengan kita basah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak suruh bersih hati kita ni? Banyakkan kita zikir. Macam mana nak suruh bersih hati? Jangan jauh daripada para alim ulama. Mesti ada para alim ulama yang kita tumpang. Yang kita tumpang siapa dia? Tuan-tuan kena ada dalam hidup tuan-tuan. Masuk dalam kubur nanti, mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar sirah dengan siapa? Biar kita boleh jawab, saya belajar dengan ustaz sekian-sekian. Saya belajar dengan ustaz sekian-sekian. Dalam hidup kita ni, kita dah jaga dah hati kita dengan cara demikian. Ada satu lagi, cara nak jaga hati apa dia? Banyakkan hafalan Al-Quran. Banyakkan hafalan Al-Quran. Bila semakin penghujung usia kita ni, semakin banyak menghafal Quran. Jangan tunggu nak menghafal Quran bila masuk sekolah tahfiz, jangan. Orang kita kurang menghafal Quran, tuan-tuan. Malas. Kita ni baca inna a'tayna, inna anzalna je. Yang kita hafal ayat sama je. Ayat sama je. Saya ulang banyak kali ni. Kalau semayang dengan orang rumah boleh hagak dah. Sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh hagak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar, kita baca. Orang rumah kat belakang kata apa dia? Kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup dia. Banyakkan hafalan. Saya pesan sebelum daripada ni, supaya banyakkan hafalan dalam hidup kita ni. Hafal surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Jangan malas untuk hafal surah Al-Mulk. Yang kedua surah Al-Kahfi dalam hidup kita. Hafal surah Al-Kahfi. Sebelum kita menghadap depan Allah, cucikan hati dengan hafalan ayat-ayat Quran. Yang ketiga, surah yang paling terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dipanggil. Hafal surah Al-Baqarah. Dalam dada kita ni biar ada surah Al-Baqarah. Tak panjang pun, 286 ayat. Surah yang paling pendek sekali untuk kita hafal dalam Al-Quran Karim. Kemudian saya nak sebut sikit malam ni. Biasa saya sebut dalam kitab-kitab, dalam pengajian yang lain saya sebut 3 surah. Malam ni saya nak tambah sikit bagi orang lelaki. Orang lelaki hafal surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Hafal surah Al-Mu'minun. Orang lelaki biar ada surah Al-Mu'minun pada diri dia. Ni kena ada. Tambah, ada setengah ulama kata bukan surah Al-Mu'minun. Kamu dah hafal dah 3 surah ni. Surah yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah Al-Kahfi. Yang ketiga surah yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Dan yang keempat hafal surah Al-Imran yang mesti dihafal. Surah bagi orang lelaki. Tapi orang perempuan tak perlu hafal surah Al-Imran. Kalau dia ada kesempatan dia hafal. Orang perempuan hafal surah An-Nisa. An-Nisa orang perempuan hafal. Biar dalam dada ni menjadi bersih. Dalam dada kita
Sehingga kan bila kita nak menghadap depan Allah, berbaik sangka mula datang. Sangka baik kita pada Allah itu datang, sehingga kan kita rasa seronok dengan kematian yang datang pada diri kita. Akhlak saya nak sebut, jaga dalaman. Tolong maafkan kesilapan dengan orang lain. Tolong reda dengan setiap pemberian yang Allah kurniakan pada kita. Kemudian dalam hidup kita, tolong jangan ada ujub dan juga sombong sedikit pun dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah man kana lahu misqala dzarratin kibriya. Tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarah aja perasaan sombong dalam hidup. Jangan sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, jangan. Jangan ada sikit pun dalam hati kita perasaan demikian. Ini dipanggil jaga akhlak. Jaga akhlak ni, tuan-tuan, saya minta sangat, jaga dalaman yang di antara perkara yang boleh menyebabkan kita selamat. Bimbang masuk dalam kubur, tengok-tengok kosong amalan. Yang kosong amalan ni yang kita takut. Kemudian jaga akhlak kat luar. Luaran yang kena jaga, jaga anggota 5 ini. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Jaga mulut. Terutama bagi di kalangan orang kita, semakin berusia, semakin kena jaga mulut. Jangan suka mencarut, jangan. Jangan suka mencaci maki orang, jangan. Mulut ni tolong jaga. Kurangkan bercakap tentang dunia, banyakkan bercakap tentang akhirat. Dalam hidup seorang, seandainya kematian pada kita di saat ini berlaku pada kita, mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keadaan yang perlu kita jaga pada diri kita. Jaga tangan. Saya nak pesan pada pemuda-pemuda, orang-orang yang suka menaip dalam WhatsApp dan juga yang disebut dengan Facebook, dalam Instagram masing-masing. Jaga tangan. Kerana tangan ini akan menjadi saksi terhadap tulisan-tulisan yang kalian tulis. Waktu mana kita hidup ini, kita tulis apa saja yang kita tulis di Instagram kita, dia akan menjadi saksi balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tulis benda-benda yang tak ada manfaat. Jangan berwhatsapp dengan orang yang tak sesuai dengan kita WhatsApp. Jangan viralkan satu kematian yang tidak mati. Jangan buat benda demikian. Nanti satu dosa yang kita tanggung. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan tersinggung hati sesama kita. Jaga akhlak jari-jari kita, supaya jari-jari kita jauh lebih berakhlak, sehingga akan menjadikan hidup kita, bila kita meninggal dunia, tak ada seorang pun yang kita putuskan silaturrahim. Bahkan kita sedang menyambungkan silaturrahim di kalangan kita, sehingga kan kematian kita mati dalam keadaan tidak ada dosa lagi. Hutang piutang kita dengan manusia pun tak ada, tetapi kita hanyalah bersedia untuk menghadap depan Allah dalam keadaan kita sebenar-benarnya untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saat kematian yang saya nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kematian kita di kalangan kematian yang terindah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan kita, dan akhirnya Allah jadikan kita ni di kalangan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasar pada penghujung hidup kalian. Penghujung inilah yang menjadikan peranan pada kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita untuk kita menambahkan lagi bekalan untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul di masjid kami ini ya Allah. Kami mengharapkan agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, di malam yang baik ini ya Allah, kami mohon dengan Rahmanur Rahim kamu ya Allah,
agar kamu jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Kurniakanlah pada kami rezeki yang berterusan ya Allah. Jadikanlah kebaikan dalam kehidupan kekeluargaan kami ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami datang dan kami berada di dalam rumah kamu ini ya Allah, ada di kalangan kami membawa dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, di saat mana kami mula melangkah keluar daripada masjid ini ya Allah, tiada lagi dosa yang kami tanggung di belakang kami ini ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita kesakitan ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar dijadikan kebaikan daripada doa yang kami lakukan ini ya Allah, untuk menyembuh penyakit-penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang menunggu saat untuk dipanggil menghadap di hadapan kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan kebaikan doa ini ya Allah, menjadikan kematian itu husnul khatimah pada mereka ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini juga ya Allah, ada di kalangan kami yang datang dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa ini ya Allah, berilah peluang untuk mereka melangsaikan hutang piutang itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami menadah tangan ini juga ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Ya Allah, damaikanlah rumah tangga itu ya Allah. Jadikanlah kedamaian dalam kekeluargaan itu ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, anak-anak kami sedang menghafal ayat-ayat kamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang belajar ini ya Allah, menjadikan lapangnya dada mereka ya Allah. Dimudahkan dimasukkan ilmu dalam jasad mereka ya Allah. Dijadikan kebaikan dan kejayaan dalam pengajian mereka ya Allah. Difaqihkan mereka terhadap ilmu agama kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Di saat mana tiada lagi nafas yang akan keluar daripada jasad kami ini ya Allah. Di saat mana tiada lagi tangan-tangan yang mampu bergerak ya Allah. Di saat mana kami mula menjadi kaku ya Allah, di saat itu kami pohon keampunan dosa-dosa kami ya Allah, agar kami dijadikan hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, putihkanlah ya Allah amalan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang paling soleh ya Allah, dia akan mengimamkan jenazah solat kami nanti ya Allah. Jenazah kami nanti ya Allah, yang anak kami yang soleh juga ya Allah, dia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ataupun di kalangan sahabat kami yang soleh ya Allah, dia akan mengusung jenazah ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar dipermudahkan kami untuk menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tatkala mana kami mula diletakkan di alam barzah nanti ya Allah, di dalam kuburan nanti ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar dijadikan kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami di Illiyin ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah. Saat-saat sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungannya ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Rindu saat-saat kami belajar dan dihantar dan diambil pulang oleh arwah ayah kami ya Allah. Rindu ya Allah, rindu kami pada arwah ayah kami ya Allah. Kecuali kami pohon pada kamu ya Allah, daripada kerinduan ini, agar diampunkan dosa arwah ayah kami ya Allah. Dijadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Di saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah,
terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengucup dahi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, bersimpuh di sisinya ya Allah. Kemudian kami meletakkan kepala kami di atas ribaannya pula ya Allah, untuk melihat wajah kamu dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Saat ini ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar dengan ibu kami ya Allah. Hilangkah redha itu pada kami ya Allah. Satu ketika dahulu ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Hilangkah redha ibu kami untuk kami ya Allah. Satu ketika dahulu ya Allah, kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Hilangkah redha ibu kami untuk kami ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar dikembalikan keredaan ibu bapa kami untuk kami ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami lalu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di saat itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon keampunan dosa-dosa kami di kala itu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ibu kami mengucup dahi kanan dan kiri kami ya Allah. Ibu kami bangun dan sujud berdoa mengadu tentang kami kepada kamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah kami bimbang kalau ia menjadi terlekatnya kami untuk kami tidak mampu mengucap dua kalimah syahadah ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya berada di hadapan bangunan 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua dan blok yang ketiga ini merupakan bangunan yang telah kita bersedia untuk membayarnya. Jangkaan dalam masa 3 ataupun 4 bulan lagi untuk kita bayar bangunan ini, dan kita bercadang untuk bayar dan kita wakaf untuk dijadikan pusat pentadbiran pada Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan juga Kolej Ma'had Tahfiz An-Nabawi. 3 blok ini kita bercadang untuk dijadikan tempat pengajian bagi pelajar-pelajar yang sudah habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian mereka menyambung pula ke peringkat syahadah dan juga menduduki peperiksaan SPM dan juga beberapa peperiksaan yang lain pula. Saya bercadang untuk mencari seramai lebih kurang 1000 orang pewakaf yang sanggup mewakafkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk satu lot. Kalau kita ada lebih kurang 1000 orang, maka insya-Allah kita akan dapat sebanyak lebih kurang RM5 juta. Bangunan ini berjumlah harganya 5.3 juta. 3 blok ini, 1, 2 dan 3. 3 ini insya-Allah, dan kita telah membayar deposit sebanyak lebih kurang RM500,000 hasil daripada wakaf yang awal yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya berharap supaya kalian cepat-cepat untuk menghubungi talian di bawah ini.
talian yang berada ini. Kemudian dalam tempoh bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini, kita mengharapkan agar seramai mungkin sahabat-sahabat yang boleh mewakafkan sejumlah yang demikian untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini, ataupun untuk kita sendiri. Saya bercadang untuk nama-nama yang telah mewakafkan itu, kita letak di atas namanya nama Allah, dan di bawahnya kita letak nama-nama yang pewakaf tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan wakaf ini diterima di sisi Allah dan menjadi sumbangan yang baik di kalangan kita pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri, insyaAllah. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Mudah-mudahan wakaf kita diterima di sisi Allah.